Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan keberkatan hari Khamis, yang mana tajuk ini dirangkaikan sekali, dirangkumkan sekali di bawah kelebihan hari Jumaat, Isnin dan juga Khamis itu. Muka surat 231, keutamaan dan keberkatan hari Isnin dan hari Khamis. Hari Jumaat dia bincang secara berasingan. Jadi di bawah tajuk keutamaan dan keberkatan hari Isnin dan Khamis, poin 1, 2, 3 tu telah kita bincang sebelum ini. Sekarang ni kita masuk poin yang keempat, berkenaan dengan kelebihan hari Isnin dan Khamis. Cuma yang keempat ni disebut tentang hari Khamis saja. Perjalanan Nabi SAW lebih sering dilakukan pada hari Khamis, dan beliau SAW senang melakukannya pada hari tersebut. Jadi pernyataan yang keempat ini sebenarnya berdasarkan kepada satu riwayat dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan bahawa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam sesuatu perjalanan ataupun musafir Rasulullah kecuali pada hari Khamis. Maknanya hari lain pun ada juga, cuma hari Khamis ni kira lebih banyak, sehingga disebut oleh sahabat yang bernama Ka'ab, memang Nabi suka, Nabi pilih tu hari Khamis tu. Mana kalau boleh nak memulakan musafir itu, maka pada hari Khamis lah yang menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain juga daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Khamis dalam peperangan Tabuk. Ni peperangan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ka'ab lagi, Nabi ni senang, dia lebih sukalah kalau boleh untuk keluar pada hari Khamis dalam setiap musafir beliau. Demikianlah perbahasan mengenai keberkatan hari Jumaat, hari Isnin dan juga hari Khamis. Cuma sebelum saya pergi kepada waktu nuzul, Allah turun ke langit dunia, ini ada perbincangan. Ini sebagai peringatan lah, sebab kita ni dah masuk hampir separuh. Nah, kitab ni peringatan. Yang kita nak bincang dalam kitab ni, ini keberkatan yang berkait dengan nas. Bila kita bercakap tentang tabarruk, menganggap berkat terhadap sesuatu, dia ada disiplin dia. Dia tidak boleh kita lakukan ikut suka hati kita. Itu tidak boleh. Sebab tabarruk ini dia satu istilah yang diguna pakai dalam Quran dan hadis. Jadi dia tidak boleh pakai dengan sewenang-wenang gitu, tidak. Mesti kita tahu daripada nas. Tak boleh kita nak anggap sesuatu ni berkat, lepas tu bagaimana cara nak buat untuk dapat berkat tu kita buat sesuka hati kita. Dia tidak boleh begitu. Kalau boleh, kalau dibenarkan begitu, masing-masing akan ada cara tersendiri. Jadi hilang terus ajaran Nabi bab tabarruk. Sedangkan tabarruk ni kalau kita bincang dalam muqaddimah kita ni, berapa muka surat tu bincang tentang tabarruk. Dalam istilah Quran guna kalimah ni yang merujuk pada tabarruk tu. Jadi tabarruk ni takut tak ingat, kalau kita mengambil tabarruk terhadap sesuatu betul mengikut kehendak sunnah, kita akan dapat makna tabarruk secara istilah, iaitu kita akan dapat kebaikan dan berkekalan kebaikan itu. Itu dua perkara yang perlu kita faham.
Anak bimbang takut jadi sepuh masjid tu kenali tu lah, kubur tu kenali tu. Nah, anak tabaruk dia nampak apa kira situ dah. Takut jadi lagu tu. Tu tidak diajar oleh Nabi SAW. Cuba tengok dalam video tu lah. Tak jauh pada kita, bukan kata 1000 tahun dulu. Hak lah ni, hak hidup lah ni. Hatu bimbang. Kubur ni ada berkat dia. Apa dia? Ingat kepada mati. Kita pergi, kita berdoa keampunan. Itu saja. Tidak patut disiplin, tidak boleh adalah perkara yang tidak boleh buat di segi jaga kehormatan kubur. Sebab apa? Sebab dalam itu ada orang Islam. Setengah-setengah tu mungkin wali Tuhan. Kita tak tahu. Kita tak tahu hakikatnya. Tapi kalau kita tengok dalam video tu pergi, siang hari sebelum ni malas sampai kepada saya. Ni siang hari pergi berzikir, nampak. Tu tak ada sah pada dalam hadis. Amalan itu sahabat pun tak buat. Jadi kalau lok barang-barang lagu tu, dia boleh jadi kau besar. Dia buat malam. Nampaknya tak ada siapa bantah. Dia boleh buat siang hari, tengah hari diri. Kita tengok sendiri, tempat kita tak jauh. Aku butuh kenali tu. Jadi benda-benda gitu kita bimbangnya. Kalau kita anggap Tok Kenali ni sebagai wali, bila kita pergi, disiplin dia serupa dengan orang lain, kita tak boleh buat lebih daripada tu. Misalnya kalau kita pergi kubur Tok Kenali, kita pergi dengan kubur ayah kita, sama saja kita kena layak, kena buat. Kalau kita pergi kubur ayah kita, apa yang kita buat? Kita doa keampunan dan kebaikan kepada ayah kita. Hak tu jelas sebut dalam hadis. Dan bila kita pergi tu, ingat kepada mati. Kalau ada kekotoran kita bersih kawasan, hak tu boleh pahala. Pergi tu assalamualaikum ya ahlal kubur misalnya kita. Sekadar tu ya. Sebab dia kubur ni bukan tempat ibadat, tempat kita pergi ziarah untuk mengingatkan kepada kematian. Kalau kita buat lebih daripada yang ditetapkan oleh syarak, dia akan jadi berdosa kita, bukan boleh pahala. Tu. Sebab tu bahaya dia tak kalau kita lek benda-benda lagi ni. Dia jadi kehormatan. Anak duk kelih tu. Ramai muka kita tak kenal, tu kapur kita tu. Kita kelih muka tu ramai kita tak kenal. Mengikut orang kawasan tu, hak kita pergi tanyalah, saya pergi tanya. Hak duduk kawasan tu. Dia kata Ustaz dia kata kecek tidak Kelantan pun ada mari. Mari dengar adalah dia sebut kenderaan dia gini-gini, dia sebut pada saya. Jadi saya nak sebutnya hadirat, perkara-perkara gini semua kita ni bertanggungjawab. Jangan kita letak pada majlis agama Islam saja, jangan kita letak pada jabatan hak ehwal agama Islam. Kita sendiri pun bertanggungjawab. Report, kalau boleh nasihat-nasihat kita buat dengan kadar kita. Jadi jangan kita letak atas pihak tertentu. Dia tak jadi lagu tu. Tu bahaya kita tu. Tapi kukuk mana pun pihak berautoriti dia lebih besar tanggungjawab dia. Tu memang tidak dinafikan lah. Jadi kena berhati-hatilah. Saya bimbang tu lah kita bimbang tu. Kita tidak nafikan mungkin maksud dia molek. Muka Tok Kenali kan. Tok Kenali ni hadirat macam-macam kita dengar cerita dia. Hamba pergi Johor, pergi kuliah, pernah pergi sama macam-macam. Kita duk Tok Kenali pun tak tahu cerita tu. Baru atas kata pelik. Nasabah kau. Lepas tu kata pelik, tu laku pelik lepas hari tu. Kena tarik Tok Kenali. Bergerak sengoti dia. Dia malah nak cerita hadirat habis masa gitu. Tapi nak ayat ni hadirat. Dia bagai-bagai betul-betul ni tak boleh lep. Kalau kita biar kecil dia, pokok kita tengok pokok besar tu asalnya butir besar ni ya. Pokok hak besar tu sama tinggi dengan bangunan pokok tu dak. Asalnya butir besar ni ya. Tapi bila kena bahaja, kena air molek dia jadi besar. Begitulah ajaran salah. Sebab tu ulama sebut dalam kitab ajaran salah ni, bila kita nak kena ajaran salah yang sudah besar, mula-mula sekali kena juzur dia, butir dia tu lagu mana. Tu. Sebab tu kena tahu. Jadi kita doa mudah-mudahan mana keluarga kita, anak pinak kita tak terjebak dalam ajaran lagu. Kalau tidak hadirat, dia ajaran ni dia bukan sekadar itu. Dia banyak lagi hal lain. Hak tu satu juzuk kecil saja tak berlaku depan mata kita tu. Dia banyak lagi. Jadi kena berhati-hati. Jadi kita ni kepentingan dia hadirat dalam zaman kita ni sangat penting. Kita nak ambil berkat pun dia kena ada disiplin. Dalam agama Islam kita ni mari setiap benda yang kita buat nak boleh pahala dia kena ada disiplin dia. Disiplin tu bahasa kita. Kalau dalam bahasa agama dia panggil sunnah dia. Nak tidur, nak suruh boleh pahala. Tidur ni lembu pun tidur, tidak suka orang ya. Orang tidak Islam pun tidur. Tapi bagaimana tidur kita tu jadi ibadat? Dia kena ikut disiplin. Kalau dalam bahasa agama dia panggil sunnah Rasulullah tu macam mana?
Jadi apa saja yang kita buat hadis-hadrat, kalau tidak ikut sunnah Nabi, dia tak boleh pahala. Silap boleh dosa. Dia ada istilah yang Nabi sendiri sebut, dia panggil bid'ah tu. Kena ingat tu. Hadis-hadrat mari masjid. Dah. Misalnya parking tak kena ganggu orang nak tobek tak boleh. Pejok selipar orang. Nak selipar nak tak sah depan dia mari lewat. Pejok selipar orang. Kadang-kadang kasut orang pun dia pijak. Dia tak boleh pahala mari masjid lagu tu. Lepas tu mari pula dia mari lewat nak duduk depan. Letah atas kepala orang. Menyakiti orang. Tak masalah. Jadi tak boleh pahala pula. Silap-silap hari boleh dosa. Maknanya dapat pahala setiap amalan dalam agama ni, dia kena tahu sunnah dia. Sunnah dia. Kalau tidak tak boleh. Kita tak boleh buat satu amalan, kita tahu amalan dia daripada Nabi, kita nak buat ikut cara kita. Tak boleh gitu. Tu orang panggil tidak berdisiplin dalam agama. Tak kena lah gitu. Sebab dia pergi kubur. Kubur ni hadis-hadrat, kalau dengar saya tu banyak kitab ulama sebut tentang kubur saja. Ramai mana orang sesat ke kubur. Zaman Bani Israel dulu, banyak mana ke kubur ni dibincang oleh ulama. Kubur orang soleh yang dianggap orang baik, dia jadi bahaya. Tu kena berhati-hati. Kalau kita belajar kitab ni, nak tahu tu lah. Misalnya sini malam ni, cuba tengok namanya bagi ada kitab lah. Ni antara waktu yang diberkati, berkait dengan waktu, iaitu waktu nuzul ilahi, turunnya Allah ke langit dunia. Ini dia ada riwayat. Cuba kita tengok di sinilah. Ataupun yang pertama, pendapat ahli sunnah mengenai Allah turun ke langit dunia. Ahli sunnah wal jamaah membenarkan turunnya Tuhan Azza wa Jal ke langit dunia secara hakiki. Turun sekali. Cuma turun lagu mana tu, bentuk turun tu macam mana, tentunya tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita umpama ke turun Allah, dan kita tak boleh tanya pun bagaimana Allah turun. Tak boleh. Kenapa kita sebut Allah turun? Sebab ada nas, ada kenyataannya. Kerana hal itu telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Jadi hadis yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia, kita akan bincang selepas ini, hadis itu mutawatir. Mutawatir maksud apa? Kalau ada orang kata Tuhan tak turun langit dunia, dia menafikan, boleh rasa akidah. Sebab apa? Sebab dia menafikan hadis mutawatir. Hadis mutawatir mudahnya tidak hadis sahih hak peringkat tinggi lah. Dia mesti sahih mutawatir ni. Tapi hak sahih biasa tidak mutawatir pun ada. Hak ni sahih dan dia sampai tahap mutawatir. Mutawatir ni makna satu lapis perawi itu dia ramah. Sehingga nak, kalau dalam istilah mudah lah saya sebut secara ringkas, mana setiap lapis perawi, tabaqah perawi itu tak mungkinlah jumlah yang meriwayatkan hadis ni dia berpakat untuk berbohong. Nak sore 2 boleh, nak pakat mai 30 orang, nak pakat tak boleh. Dia akan pecah hal sebenar tu. Seramai itulah setiap tabaqah itu. Cuma berapa orang jumlah tu khilaf ulama lah, ana tidak sebutlah. Baik, cuba kita tengok. Misalnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirah fa aghfirah. Setiap malam Tuhan Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita yang maha mulia, turun ke langit dunia ketika masih berbaki sepertiga malam yang terakhir. Mana malam ni dari kita ambil pukul 7 lah maghrib sampai waktu masuk waktu subuh tu, dia bagi 3 bahagian. Bagi 3 bahagian. Kalau kita mudah, kalau kita nak locong mudah, kita ambil 12 jam lah. Mudah. Bermula pukul 7, 4 jam. 7 8, 9, 10 sampai pukul 11 lah. Tu dia panggil separuh malam pertama, 1/3 pertama. Lepas tu pukul berapa? Pukul 11, 12, pukul 1, pukul 2, sehingga 11, 12, 1, 2. Tu dia panggil 1/3 tengah, 1/3 tengah malam. Lepas daripada tu kita ambil pukul 3 lah biasanya, pukul 3 sampai ke subuh. Tu dia panggil 1/3 akhir. Tu dia bagi 3 tu. Tu kita nak bincang lepas ni. Jadi bila kata Allah turun,
Kalau dalam hadis ni, hadis paling sahih ni bab ni. Kalau dalam pernyataan bahawa Allah turun ke langit dunia, hadis Abu Hurairah ni hak paling sahih. Imam Tirmizi kata hak ni perawi dia tak boleh tek. Tak boleh nak kritik. Memang paling sahih hak ni. Hak ni ramal banyak lagi muka 29 riwayat. Ada setengah sebut 29 orang sahabat riwayat. Ni sini 29 orang sahabat riwayat hadis ni. Jadi pada 1/3 akhir malam Allah turun ke langit dunia. Turun macam mana kita bincang selepas ni. Lalu Allah berfirman, ini hadis kursi ni, Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, mana pada 1/3 akhir itu, maka pasti aku akan makbulkan doanya. Siapa saja yang memohon kepadaku, pasti aku akan berikan kepada dia sesuatu yang dia minta. Siapa saja yang mohon maghfirah kepadaku, kena ingatlah ana sebut maghfirah ni kerana kalimah maghfirah ni dia ada dua maksud seperti kita bincang sebelum ni. Maksud maghfirah ni astaghfirullah kita tu doa maghfirah. Bila sebut maghfirah dia ada dua terkandung dalam maksud maghfirah, iaitu kita minta Allah hapuskan, delete dosa-dosa kita tu, dan Allah tutup kesalahan kita buat, jangan biar orang tahu. Tu makna maghfirah. Kalau sekadar minta supaya hapus dosa, dia panggil al-afu. Afu. Waktu hapus dosa, boleh jadi dosa tu tak kira dah, tapi orang tahu kelemahan kita. Hak ni tak. Dosa Allah hapuskan, lepas tu Allah tutup kaiban kita buat tu. Orang tak tahu. Kalau orang tahu malu kita, setengah-setengah dosa tu kalau orang tahu, tak tahu nak letak muka mana. Minta Allah hapuskan dosa tu dan Allah tutup, janganlah orang tahu. Sebab tu dalam agama kita, seseorang buat dosa secara sembunyi, tiba-tiba dia berbangga, dia royak ke orang dosa dia buat, orang tu disebut sebagai al-muzahir. Al-muzahirin wal-muzahirat tu dapat laknat Allah. La'anallahu al-muzahirin wal-muzahirat. Allah laknat, bukan sekadar boleh dosa, Allah laknat seseorang yang buat dosa secara sembunyi, tiba-tiba royak ke orang, nak berbangga dia ni cerdik, boleh tipu orang misalnya. Tu dosa dia tu berganda, bukan sekadar boleh dosa, dapat laknat daripada Allah. Jadi kita kena ingatlah tidak. Jadi sebab tu saya terjemah, jadi kena fahamlah dalam perbincangan kita selepas ni, kalau berkait dengan Allah kita akan guna asal kalimah tu maghfirah. Maghfirah. Jadi sesiapa saja yang mau maghfirah kepadaku, pasti aku akan berikan maghfirah pada. Ini maghfirah ni mana Allah ampunkan kita, yakni Allah hapuskan dosa dan Allah tutup aib kita tu. Tapi hak tu pun dengan syarat juga. Dengan syarat kita tidak dedahkan aib orang lain. Sebab kalau kita dedahkan aib orang lain, Allah akan hukum kita dengan Allah dedahkan keaiban kita. Kita juga ada bahasa baik, orang tahu keaiban kita, malu lah. Tu kan. Baik. Cuba tengok dia. Jadi hadis ni paling sahih, menyebutkan Allah turun ke langit dunia. Turun macam mana? Kita bincang selepas ini. Baik, hadis tentang Allah turun ke langit dunia ni termasuk hadis mutawatir. Tolak hadis mutawatir boleh rosak akidah. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, dia kata ada sekitar 29 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ni, dia panggil hadis nuzul. Dan dari segi nama hadis ni, bila kata hadis nuzul, hadis takdir kita bincang, kita sebut tadi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Baik, bila tu waktu turun tu bila? Ni perbincangan ulama. Sebab kalau kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari sani paling sahih sani, turun tu 1/3 akhir. Baik, tak ada dah ke hadis lain yang sebut waktu lain tu. Cuba kita tengok di sini. Jadi bila berkait dengan waktu turun Allah ke langit dunia, terdapat perbezaan riwayat pada hadis-hadis yang berbicara tentang batasan waktu Allah turun ke langit dunia pada malam hari itu. Di antara riwayatnya adalah riwayat Abu Hurairah yang disebutkan tadi, yang kita sebut tadi, yang menunjukkan bahawa nuzul Allah ke langit dunia itu terjadi pada 1/3 akhir. Riwayat inilah yang paling sahih, sebagaimana kita akan perjelaskan selepas ini. Ada riwayat-riwayat lain yang bertentangan dengan riwayat Bukhari tadi, riwayat Abu Hurairah tadi. Dalam menyikapi hal itu, bagaimana kita nak hadapi bila riwayat ni berbeza?
Kalau riwayat paling sahih Abu Hurairah ni 1/3 akhir, ada sebut tengah malam, ada sebut 1/3 awal, macam-macam hadis. Tu. Tapi sahih belaka. Sahih belaka. Cuma hak ni mutawatir. Tapi keseluruhannya mutawatir. Jadi mutawatir ada mutawatir ni, ada bila sebut mutawatir maknanya ada yang sahih tapi tak sampai peringkat mutawatir. Sahih juga. Tapi hak ni mutawatir. Bab nuzul ni mutawatir. Baik. Bila kita tengok ada riwayat yang bertentangan yang menyebutkan waktu Allah turun ke langit dunia, maka para ulama dia tak setolaklah hadis ni sahih belaka. Jadi mereka mengambil kaedah nak tarjih. Dalam banyak-banyak hak sahih tu, hak manakah riwayat yang paling kuat? Kuat belaka, hak paling kuat. Itu dia panggil kaedah tarjih. Ataupun kita nak kompromi ke hadis ni. Sebab ulama kita ni hadirat, kalau hadis tu sahih dan nampak makna dia bercanggah, dia tak akan tolak hadis tu. Dia guna kaedah jamak. Jamak ni maksudnya kita nak kompromi ke hadis tu supaya kita boleh guna semua hadis tu. Sebab dia sahih. Dia tak boleh nak tolak mudah-mudah gitu. Itu cermat ulama kita. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, dia kata kalau dalam riwayat Zuhri, tak ada perbezaan pada riwayat tu mengenai waktu itu. Ni dia sebut ni secara umum saja ni, tak ingat betapa ni. Cumanya kalau dalam riwayat Abu Hurairah, kalau Abu Hurairah riwayat daripada Abu sahabat yang bernama, tadi kan sebut sahabat ni sampai 29 orang yang meriwayatkan hadis tu Allah turun ke langit dunia. Salah seorang sahabatnya Abu Hurairah. Hak ni lah hak paling sahihnya. Mana-mana perawi yang ambil hadis ni daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah, hak tu terdapat perbezaan pada riwayat. Ada perbezaan lah. Tapi daripada Abu Hurairah belaka, tak apalah. Kata Imam Tirmizi, bila dia tengok hadis-hadis yang berbeza-beza tu, maka Imam Tirmizi kata, dia kata hak paling sahih mengikut kajian dia. Ni anak orang Imam Muslim. Imam Tirmizi dia kata hak paling sahih mengikut kajian dia adalah riwayat hak daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah. 28 lagi tu sahih juga, cuma hak ni paling kuat, kata Imam Tirmizi. Jadi kenyataan Imam Tirmizi ni diperkuatkan dengan dia kata riwayat lain tu ada berlakulah khilaf di kalangan perawi-perawi, ada dipertikaikan, ada orang kritik. Sahih juga tapi orang kritik. Tapi hak ni tak kritik. Hak riwayat bersumber kepada sahabat Abu Hurairah ni tak ada kritikan. Itu kata Imam Tirmizi. Baik, tak apalah. Jadi sebahagian ulama dalam proses nak menjamakkan hadis-hadis yang berbeza, kena ingatlah tak, beza ni beza waktu tu. Hadis ni memang sahih, setengah tu siapa perkat hal mutawatir lah, tapi bezanya bila tu. Baik, ni di sini dinyatakan perbezaan itu berlaku dalam 6 sudut. Yang pertama, ada riwayat yang mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Ni paling sahih, riwayat Bukhari, 1/3 akhir malam. Riwayat lain ada menyebutkan sepertiga hak mula-mula, 1/3 awal. Yang ketiga, sepertiga malam pertama atau pertengahan. Mana sepertiga hak pertengahan, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Hak ni sepertiga malam pertama, 1/3 awal atau 1/3 hak di tengah. Yang keempat, tengah malam. Tak sebut pertiga, tengah malam. Dia sebut pakai tengah malam gitu ya. Ada juga. Yang kelima, pertengahan malam atau sepertiga malam akhir. Tengah malam ataupun akhir. Hak tadi awal atau tengah. Hak ni pula tengah atau akhir. Baik. Yang keenam, tak kira asal malam. Tu dia. Jadi kalau hadiah perhatikan ni semua berkait dengan malam. Semua ni berkait dengan malam. Cuma khilafnya awal, tengah dan akhir. Tetapi memang berlaku. Tak boleh tolak tu sebab hadis ni mutawatir. Tolak ni boleh rosak akidah. Itu dari sudut itu. Baik. Cumanya di sini dia tidak bincang secara itulah. Cuma nak sebut gini lah. Sebelum kita pergi kepada seterusnya, kena ingat hadirat. Kalau peringkat awal kita tengok kalangan salah kita, peringkat awal dia kata Allah turun ke langit, turun lah. Memang turun sungguh. Allah sendiri turun secara mutlak.
Jadi bagi ulama misalnya sahabat dan juga ulama-ulama di kalangan tabi'i, ulama-ulama besar pada peringkat kita kata selepas daripada zaman sahabat, mereka kata Allah turun macam mana, hal tu kita tak tahu. Sebab Tuhan kata ada tangan, tangan macam mana kita tak tahu. Tapi sudah tentu dia tidak sama dengan tangan makhluk. Sudah tentu Allah turun ni tidak seperti turun makhluk. Itu sudah tentu. Berdasar pada ayat laisa kamitsli syai'. Sesama masalah. Ada setengah-setengah ulama dia kata ni setengah-setengah ulama lah. Dia kata turun Allah tu mana turun rahmat Allah. Dia bahas dari sudut bahasa. Yanzilu rahmatullah gitulah. Turunnya Allah tu mana turun rahmat Allah. Ada yang takwil begitu. Jadi bagi saya tu sebab orang takwil pun ramai juga. Jadi bagi saya ni termasuk dalam khilaf furu' usul, bukan khilaf asal. Semua terima turun, cuma bezanya turun Allah ke turun rahmat. Jadi ulama yang kata turun rahmat Allah ni, dia ada kaedah dia bukan saja guna ikut nafsu, tidak. Dia kata sebab turun tu contoh yanzilu rabbuna, yani yanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat. Dari segi bahasa Arab boleh. Hak ni dia panggil azah mudah. Rabbuna tu jadi mudhafun ilaih. Tu gitulah. Apa dia kata perlu kita takwil gitu. Tak sewi nampak turun, takut tergambar turun supaya turun makhluk. Bagi orang yang dia mudah tergambar gitu, dia pakai tu lah. Tapi bagi ulama sahabat yang kata tak, dia tak tergambar apa turun seperti kita turun daripada rumah tinggi tu. Dia boleh pakai ni. Anak sebut tu takut kita kata siapa dia kata Tuhan turun, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tu awak masalah, bukan dia. Hak orang kata Allah turun tu, dia tak nampak pun turun seperti mana, turun dari mana? Tak tahu. Kita tak boleh nak kecek tentang Allah sebab kita kecek tentang makhluk ni. Kita bercakap tentang Allah sekadar yang Allah sebut tentang diri dia. Dan nak terima tu. Tanpa kita mengatakan tak betul orang yang kata takwil tu, kita terima juga. Jadi tak payah balas. Kalau balas boleh tak akan lebih maklumat, lebih daripada sudah ada. Yang pentingnya turun. Tu. Gak kalau Tuhan turun pun dia sebut dah kata siapa dia doa aku beri rahmat lah tu. Sebab tu dia tak perlu kita nak bahas barang-barang ni lebih daripada ulama bicara. Dia tak akan pergi, dia tak akan terbuka. Allah tak buka dah ilmu lain. Satu je bab ni. Sebab hal ni untuk kita terima, bukan untuk kaji dah. Kalau nak kaji-kaji tentang alam semesta ni, kejadian, nampak kehebatan Allah. Hal ni tak payah kaji dah. Baik, kita tengok dalam kitab mana ulama khilaf. Turun Allah secara hakiki, turun lagu mana wallahu alam. Tak akan tergambar turun seperti turun makhluk. Ada kata tak turun tu mana turun rahmat. Sekat tu cukup. Sesat masalah. Jadi kalau kita cerdik tak mana pun fikir ayat-ayat lain, ayat tentang kaunseling, ayat tentang tentang pembangunan masyarakat, kaji tentang ayat-ayat sebegitu. Hak tu hak sebenar Tuhan suruhnya. Nabi takut kita duk bincang ni kita kata kafir. Siapa dia kata? Kafir. Makna orang yang telah kata Tuhan turun sebenarlah, turun secara hakiki. Padahal kata gitu, dia tak kata, bahkan tak tergambar pun di minda dia turun supaya makhluk turun. Kalau turun dalam bahasa kita, dalam konteks orang panggil bahasa manusia, bila kata turun makna daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau tempat rendah ke tempat tinggi orang panggil naik. Kau ada orang kecil amo nak naik ke tingkat 1 dia mau duduk tingkat mana? Amo duduk tingkat 2. Dia duduk tingkat 2, dia kata dia nak naik tingkat 1. Tidak bengok ke? Lepas tu kawan dia kata, gitu kawan nak turun tingkat 2, dia mau duduk mana? Kawan duduk tingkat 1. Tak pernah. Kita tidak tergambar. Dalam bahasa kita bila turun mesti daripada tempat yang tinggi ke rendah. Begitulah. Jadi hal ni kita nak kata gitu ke tak? Lepas tu turun lagu mana? Wallahu alam. Banyak ayat Quran kita kata wallahu alam. Alif lam mim. Makna ke dia? Wallahu alam. Serah pada Allah. Apa tak boleh? Tak nak kata gitu. Sebab tu barang ni barang tak perlu balas. Dah awak nak terima pendapat takwil turun rahmat, awak ambil pendapat tu. Semuanya terima, turun tu terima. Nuzul wahyi, nuzul ilahi tu terima. Cuma terima dalam konteks tadi. Gitu maksud. Sekadar tu saja. Jadi kalau nak bincang lebih lagi tu, tu bincang orang lain. Nabi Mai takut duk kata kau orang ni macam-macam tu, orang ni musyabbihah, orang telah menyamakan Allah. Macam-macam dah tak boleh gitu. Kita jangan duk kata hak orang tak kata.
Dah tua hak kata turun, Allah turun secara hakikinya turun, Allah sendiri turun lagu mana wallah alam. Kita terima gitu. Jangan kita duk takwil. Bila awak kata gitu, maknanya awak telah mengkaifiatkan turun Allah seperti turun. Tu awak kata. Dia duk kata, lepas tu dia jadi susah hati. Ada juga jenis lagu tu. Siapa kapil ke? Ana dengar diri ni dalam internet ni malah sebut, dalam YouTube adalah sebut tu. Baik, seterusnya kita pergi. Itu sebagai peringatan. Adapun mengenai riwayat yang mutlak. Riwayat yang mutlak ni maknanya riwayat yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia tanpa sebut waktu tertentu daripada malam. Cuma sebut malam. Allah turun ke langit dunia pada malam hari. Tu dia panggil hadis yang sebut tentang nuzul Allah secara mutlak. Itu maksud dia. Maknanya Allah turun ke langit dunia, riwayat tu sebut, dia tak sebut bila. Malam tu bila? Malam ni keluar. Tak disebut malam saja. Tu dia panggil hadis mutlak dalam bab ni. Baik. Jadi ni orang panggil wajah apa ni, nak kompromi ni, nak kompromi. Nak ayatnya wajah jam, kita nak kompromi hadis. Jadi riwayat-riwayat yang menyebutkan Allah turun pada malam hari ke langit dunia tanpa disebutkan waktu mana, cuma sebut malam, maka hadis tu kita kena, hadis tu perlu, hadis tu mutlak, kita kena pakai makna dia dengan hadis muqayyad. Hadis muqayyad ni maksudnya hadis yang sebut Allah turun tu 1/3 awal ke, 1/3 tengah ke, 1/3 akhir ataupun tengah malam, tu dia panggil hadis muqayyad. Turun malam dan disebut malam tu pukul berapa, waktu mana, tu dia panggil hadis muqayyad. Jadi hadis tak sebut waktu tu malam belaka. Kita kena bawa hadis tu, kita kena sesuaikan dengan hadis muqayyad. Masalah hadis muqayyad pun tidak sah. Ada yang kata 1/3 awal, ada yang kata 1/3 tengah, ada yang kata 1/3 akhir. Hak muqayyad pun sebut pun tak sama. Sahih belaka. Sebab tu ada setengah orang nak ayatnya malam tu ada lah tu. Asal ke malam. Maknanya Allah turun tak tentu. Kadang-kadang dia turun waktu ni, kadang-kadang tu. Tapi malam lah. Ada yang kata gitu. Tu pun kaedah jamak juga. Jadi kalau kita kata gitu, kita boleh terima semua riwayat yang sebut tentang Allah turun waktu mana, malam tu. Boleh terima semua. Tak payah tolak hadis. Supaya malam qadar tu lah. Kalau kita jumpa dah ya. Lailatul Qadar tu bila? Tak ada satu nas yang orang panggil qat'i, qat'i. Mesti waktu ni. Tak ada. So pun tak ada. Sebab tu ulama khilaf dengan banyak pendapat. Ni pun gitulah juga. Tapi malam. Kalau kita kata malam qadar ni, dia bukan malam. Bukan kata sebab dia sekali je. Carilah 10 akhir kena cari, 10 akhir 10 malam. Setengah kata dak 10 bulan Ramadan. Hak ni dak lebih spesifik setiap malam. Kalau terlepas malam ni, malam esok pula. Jadi hak ni mengikut ulama, rahmat dia besar walaupun dia tidak sebesar malam qadar, tapi orang panggil peluang untuk kita dapat tu lebih terbuka. Sebab apa? Sebab berlaku Allah turun, dan Allah turun, Allah tanya siapa ke hak minta berdoa kepada aku akan makbulkan, siapa mohon sesuatu aku akan berikan, siapa mohon maghfirah aku beri. Setiap malam hak ni. Sebab malam qadar sekali ya dalam setahun tu. Ni dak setiap malam. Terlepas malam ni, malam esok pula. Jadi peluang kita dapat kelebihan ni ada pada setiap malam. Baik. Itu maksud dia. Biarlah anda sebut jugalah, moga dia sebut sini. Dia kata kalau ada riwayat yang menyebutkan au ni, dia sebut gini, au ni mana atau. Allah turun ke langit dunia pada satu atau, pada 1/3 awal atau tengah malam. Jenis kalau atau gitu, mana hak tu kira-kiranya perawi tu dia syok. Masa dia terima riwayat tu, dia panggil syok perawi. Jadi hadis-hadis ni, kalau ada hadis-hadis begini dalam konteks Allah turun ni, kita kena dahulukan hadis yang sebut secara pasti, tidak ada atau itu. Dalam istilah mengaji hadis, maknanya kalau atau tu dalam nas itu mana perawi dia syok. Adakah turun 1/3 atau turun 1/3 awal atau 1/3 tengah, makna syok perawi. Hadis ni sebenarnya kurang kuat. Nak berbanding dengan hadis sebut secara jazam 1/3 tu sebut. Tu lebih kuat. Orang ni orang panggil kajian dari sudut matan lah. Mungkin riwayat sama kuat, tapi matan je tu guna au. Sebab kita kecek lah. Amba dengar riwayat gini ataupun gini. Jadi atau tu maknanya kita tak jelas. Cuma hak ni pun rasanya ada sebut juga gini. Ataupun hak ni pun dia sebut juga. Mana antara dua tu lah. Kata tidak kuat kata.
Kalau kecek biasa ni pun kita boleh nilai dah tak ingat molek tu, ataupun dia berasa syok. Tak apalah. Ni nak ayatnya wajah tarjih ataupun cara nak kompromi ke hadis ni. Baik. Maka riwayat yang ada harus dikompromikan dengan alasan hal itu terjadi berdasarkan pada perbezaan keadaan. Okey, saya tidak bacalah, cuma saya nak huraikan. Ada juga setengah ulama dia kata kenapa hadis-hadis ni berbeza. Ada kata 1/3 awal, ada kata 1/3 tengah, ada kata 1/3 akhir, ada kata 1/3 awal dan tengah, ada kata 1/3 tengah dan akhir, ada kata tak kira asal malam. Kalau kebetulan dengan Tuhan tu, dengan kita doa dengan ibadat, dapatlah. Jadi hak ni setengah ulama kata kerana malam tu tak serupa. Kita lah ni malam, tempat lain tidak malam. Kalau ni kita ni malam, tempat lain siang hari pun. Bila dia masuk waktu malam, kita subuh dah, kita pagi dah. Muka dunia kan dia berputar kan, malam dah muka matahari tu. Jadi kadang-kadang doa ni kan. Jadi kalau kita terima pendapat ulama tu, maknanya malam tu berlaku berdasar kepada waktu malam di tempat itu. Sebelah ni malam ni ada ni, boleh jadi lepas dah pun tak tahu. Tak tahu. Tujuan apa tu? Hikmat dia supaya kita perbanyakkan ibadat. Sebab kalau kita perbanyakkan ibadat, misalnya bangun pukul 3 pagi sampai subuh, kemungkinan besar dapat tu. Sebab kita memperuntukkan waktu malam banyak untuk beribadat. Tujuan itulah tujuan tak ayat. Kalau ayat pukul 5.30 ataupun pukul 4, mesti pukul 4. Nabi kata tak lebih tak kurang pukul 4. Hadis-hadis tengok pukul 4 pagi lah ke mana. Tak tidur lah kubur kita. Apa? Betul-betul atas motek tu kita bangun. Apa? Dah ayat tu kan pukul 4. Tapi bila tak ayat dengan tepat, berbeza-beza, itu tujuannya supaya kita ni memperbanyakkan waktu berdoa, waktu minta kebaikan, dan waktu kita minta maghfirah. 3 perkara saya ni sebut dalam hadis. Mohon sesuatu secara umum. Lepas tu kita minta sesuatu, mohon tu maknanya mohon sesuatu yang dia ada beza tu. Kalau kita perhati pada hadis tadi kan, minta man yadu, siapa berdoa kepadaku, berdoa supaya jiran kita tu berubah sikap dia, itu berdoa. Selagi minta ke dia, minta supaya dikurniakan zuriat yang saleh, minta dia diminta jenis untuk dia. Yang ketiga, minta keampunan, doa maghfirah. 3 tu. Sebab tu dia dalam kisah ni, kalau waktu malam setengah-setengah ulama salah kata minta sama, tak kira asal ke malam. Ya Allah, berikanlah kepada aku maghfirah, aku mohon maghfirah. Sebut ke Melayu tak apa, tak ingat ke Arab. Minta sama. Bila-bila jalan teringat minta sama, tak kira berapa ribu kali. Apa? Nak suruh kebetulan ni kena. Nak suruh kebetulan dengan Tuhan tu. Gitu. Sedikit saya ambil sedikit lagi. Sebahagian ulama berkata, ada kemungkinan bahawa nuzul Allah itu terjadi pada 1/3 malam pertama, sedangkan firman Allah kepada hambanya terjadi pada pertengahan malam dan 1/3 malam yang kedua. Tak kira ni nak ayatnya ada kemungkinan belaka tu. Moga riwayat ada belaka kemungkinan 1/3 awal, tengah dan akhir. Ada belaka tu, boleh terjadi belaka. Kemungkinan itu tak ada. Ada yang mengatakan berkemungkinan hal itu terjadi pada semua waktu yang telah disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Dikemungkinkan lain bahawa Nabi diberitahu. Ada juga setengah ulama kata, bapa Nabi kecek tu berdasar pada riwayat tu, ada ketika dia sebut waktu ni, ada ketika dia sebut waktu ni. Boleh jadi kata ulama, waktu tu maklumat sampai pada Nabi tu mula-mula sebut 1/3 awal, lepas tu Allah cerita pula ke dia 1/3 tengah, kemudian Allah sebut pula 1/3 akhir. Jadi Nabi sebut berdasar pada maklumat daripada Allah. Orang panggil wahyu al-ghairul matlu. Wahyu al-ghairul matlu ni hadirat, maksudnya wahyu hak tidak Quran, hadis lah, hak Allah turun kepada Nabi, bukan Quran. Tu dia panggil wahyu ghairul matlu. Boleh jadi. Tapi kukuk mana pun hadirat kena ingat bahawa hak ni memang ada. Tujuannya untuk targhib, memberi motivasi pada kita. Malam ni kita kena peruntukkan. Setengah ulama dia kata begini, kita tidur pukul berapa? Pukul 10 kita kata. Okey, bermula daripada waktu maghrib sampai pukul 10 kita ada 2 salat. Salat apa? Salat maghrib dan salat isyak. Dan kita tak tidur lagi tu. Pada waktu tak tidur tu sebut sama, duduk sore ke,
astaghfirullah. Tu minta keampunan tu. Gapo dia lagi? Allahumma 'allimni mimma jahiltu. Tu minta lah tu. Minta supaya Allah ilmu supaya tidak jadi jahil. Lepas tu minta Allahumma dzakkirni mimma nasi. Minta benar-benar gitu ya hadirat. Bukan payah pun. Lepas tu wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan orang soleh. Jangan hubung aku dengan pokok sesat tu. Tu antara doa. Banyak lagi doa lain. Minta tu. Minta sama. Nak tidur minta lagi kebaikan. Tu maksud. Bila kita tidur tu tak ada dah lah. Lepas tu bangun pula, minta pula. Nak nanti kau masuk waktu subuh. Setengah ulama kata buat gitu pun kemungkinan besar ke dapat. Moga nak malam ni. Gitulah hadirat. Jadi bagi orang yang tak biasa bangun tahajud, mari rapat subuh tu, dia ambil lah peluang antara maghrib sampai dia tidur tu. InsyaAllah akan dapat. InsyaAllah. Begitulah hadirat. Baik, untuk sesi akan datang kita akan bincang pula. Jadi peringkat akhir tu anda tak baca, lebih kurang tu maksud dia tu. Okay, untuk minggu hadapan kita akan bincang pula kelebihan, keutamaan dan keberkatan waktu Allah turun ke langit dunia tu. Apa maksud berkat tu dari surga? Padahal adalah hadis Abu Hurairah sebut dah 3 tadi. Doa, lepas tu minta sesuatu untuk diri kita sendiri dan minta keampunan 3. Cuma dia perjelaskan lagi berdasarkan kepada riwayat-riwayat lain. Hal ni kita bincang dalam sesi hadapan lah, minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.